Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha para pentadbir SK Taman Kelang Jaya, penyelaras tahun 1 SK Taman Kelang Jaya, Cikgu Nur Diana, seterusnya semua guru-guru tahun 1, ibu bapa tahun 1, penjaga dan juga murid-murid sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan satu taklimat orientasi untuk murid tahun 1 2022-2023 ya. Jadi untuk saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada ibu bapa yang telah berjaya membuat penempatan anak-anak tahun 1 di SK Taman Kelang Jaya untuk tahun 2022-2023. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang ya, selamat menjadi ahli warga SK Taman Kelang Jaya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana sebelum pandemik COVID-19, kita akan mengadakan hari orientasi untuk murid tahun 1 ya, hari orientasi yang biasa, yang mana kita akan menjemput ibu bapa ke sekolah, membawa anak dengan berpakaian sekolah ya. Kita akan memberikan taklimat secara bersemuka oleh pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru yang berkenaan, dan juga murid-murid akan mengambil peperiksaan peperiksaan untuk menguji kecerdasan mereka ya. Tapi pada tahun ini apabila kita dilanda pandemik, maka kita tidak dapat melaksanakan orientasi secara bersemuka dan kita hanya mengadakan taklimat orientasi secara maya ya. Jadi saya berharap kepada semua ibu bapa dapat memberikan fokus kepada perkara-perkara yang akan dimaklumkan nanti, dan saya akan bercakap berkenaan beberapa perkara yang telah kita maklumkan ibu bapa yang melalui surat yang ni ya, surat iaitu makluman awal pendaftaran, di mana kita telah memaklumkan dan telah mengantar makluman tersebut melalui grup Telegram ibu bapa tahun 1 ya. Jadi cikgu-cikgu ibu bapa boleh membaca secara teliti ya, apa yang dinyatakan di situ, dan saya akan merujuk kepada taklimat melalui surat yang telah kami hantar dengan beberapa penambahan yang kita rasa perlu untuk diketahui oleh pak ibu bapa untuk diambil tindakan ya. Yang pertama sekali, kita ingin maklumkan tentang beberapa SOP yang telah banyak kali kita maklumkan kepada ibu bapa melalui anak-anak sebelum ini, yang mana kita apabila kita datang ke sekolah, kita akan mengambil suhu ya, kita membersihkan dengan hand sanitizer. Sebaik-baiknya di rumah pun kita laksanakanlah pencucian tangan melalui menggunakan hand sanitizer. Kita sentiasa menjaga penjarakan sosial ya, makan di kantin secara berbungkus dan makan di kelas ya secara berbungkus, mengambil makanan di kantin dan kita makan, anak murid akan makan di kelas dengan pengawalan guru ya. Okey, saya juga ingin maklumkan kepada ibu bapa, jika anak tidak sihat ya, bergejala seperti demam, seselma, batuk dan kurang sihat, mohon supaya anak tidak perlu dihantar ke sekolah ya, tidak dibawa ke sekolah, rehatkan di rumah, buat test sendiri COVID-19. Jika positif, maklumkan kepada pihak PKD ya. Okey, itu ialah prosedur-prosedur yang kita akan laksanakan lah, yang ibu bapa perlu laksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan ya. Okey, yang seterusnya, apabila tuan-tuan mengantar anak pada hari pertama ke sekolah ya, kita cuba latih anak itu kendiri ya, maknanya kita latih dia berdikari, di mana sekiranya anak-anak tahun 1 telah boleh masuk ke sekolah tanpa ibu bapa mengikut masuk ke kawasan sekolah, maka lepaskanlah mereka dalam pagar, dan kita akan disambut oleh guru-guru untuk membawa anak-anak untuk ke kelas atau ke dewan ya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat menggalakkan pada hari pertama, sekiranya anak-anak telah boleh membawa diri mereka tidak menangis dan boleh bergerak sendiri, maka ibu bapa tidak perlulah untuk membawa anak sehingga ke dalam kawasan sekolah, kecuali
sekiranya ada kes-kes tertentu yang mana anak-anak menangis dan perlukan ibu bapa untuk membawa, itu kita benarkan, tetapi dalam keadaan segera, tidak boleh lama, dan kita biarkan anak-anak itu bersama guru-guru dan kawan-kawan dalam kelas. Okey, seterusnya perkara ke-6 ialah waktu pembelajaran. Seperti yang telah kita maklumkan dalam edaran kepada tuan-tuan dan puan-puan, Isnin sehingga Khamis 1.10 sehingga 6, hari Jumaat 2.10 sehingga 6 petang. Waktu rehat setiap hari ialah 3.10 hingga 3.30. Itu yang waktu yang kita tetapkan lah. Jadi kami berharap pihak tuan-tuan dapat menghantar anak awal daripada waktu tersebut lah, dan kalau boleh jangan terlampau awal, 12.30, 12.45 tu boleh lah, dan 1.10 kita akan mula sesi pembelajaran. Okey, seterusnya saya juga mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pihak sekolah telah membina satu grup Telegram kepada semua penjaga tahun 1. Terima kasih tanya kepada tuan-tuan yang telah invite ke dalam grup, dan adalah hampir 190 ibu bapa yang telah masuk ke dalam grup. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan dapat sentiasa melihat Telegram grup tahun 1, kerana di situ kita akan menyampaikan apa juga maklumat-maklumat, perkara-perkara yang mungkin perlu diambil tindakan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan, dan juga maklumat-maklumat aktiviti sekolah dan sebagainya. Jadi kita harap tuan-tuan sentiasa cakna dengan Telegram grup tahun 1 untuk tuan-tuan dapat manfaat dan dapat maklumat-maklumat yang diberitahu oleh pihak sekolah, selain daripada edaran-edaran yang akan dihantar kepada anak-anak. Seterusnya, minggu transisi yang mana kita hanya kepada murid tahun 1 saja. Yang ini akan dilaksanakan mulai hari pertama persekolahan selama 4 minggu. Kita menggunakan 3 modul, 3 modul untuk pelajar Islam dan 3 modul untuk pelajar bukan Islam. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, minggu transisi ialah minggu di mana aktiviti dilaksanakan untuk kita menarik minat murid untuk hadir ke sekolah, kerana mereka ialah murid baru. Jadi minggu transisi adalah minggu di mana aktiviti dilaksanakan untuk menceriakan mereka, menggembirakan mereka dan menarik minat mereka untuk datang ke sekolah dan belajar sehingga hujung tahun. Jadi kita harap ibu bapa dapat memberi kerjasama untuk menghantar anak ke sekolah pada hari pertama dengan SOP yang telah nyatakan tadi. Okey, yang seterusnya, senarai semak yang telah saya hantar, yang telah pihak sekolah hantar dalam grup parent tahun 1, kita harap pihak tuan-tuan dan puan-puan telah membaca dan memahami, dan saya akan baca serba sedikit lah untuk makluman semula tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita sedia maklum bahawa pakaian kita, pakaian baju putih, seluar biru, kasut putih. Lepas tu kita ada rencana, rencana semua boleh dapat, semua keperluan boleh dapat di kedai buku. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan telah mendapatkan bekalan tersebut, rencana dan tali leher didapatkan di kedai buku. Cuma tanda nama yang sebenar, yang itu kita akan order kemudian. Kita akan order, kita akan mengambil nama murid. Yang ini akan dia lewat sikit lah, sebab kita terpaksa mengambil tempahan mengikut nama murid yang sebenar, dan kita akan order dan kita akan terima tanda nama yang sebenar tu mungkin dalam masa 2-3 minggu lah selepas persekolahan dibuka. Cuma untuk permulaan ini kita akan mengutip keperluan keuangan untuk tanda nama sementara yang saya akan nyatakan sebentar lagi. Okey, tuan-tuan, saya untuk senarai semak ibu bapa yang senarai semak yang telah kami hantar kepada pihak ibu bapa lebih awal, saya harap pihak tuan telah dapat membaca dan memahami dan bawalah keperluan tersebut seperti yang dinyatakan dalam pemakluman tersebut. Ada lebih kurang 11 perkara. 11 perkara yang perlu dibawa, dan pastikan tuan-tuan bawa untuk kita memudahkan urusan dokumentasi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kerana murid tahun 1 mereka akan ada fail peribadi yang akan mereka bawa sehingga tahun 6.
Jadi semua maklumat peribadi yang dinyatakan dalam senarai semak ibu bapa penjaga daripada perkara 1 sehingga perkara 11, yang itu perlu tuan-tuan bawa, ya. Sejak kelahiran, salinan MyKing, salinan ibu kad pengalaman ibu bapa, salinan surat nikah, salinan surat hak penjagaan jika ada, laporan doktor jika ada, borang maklumat murid. Ni untuk perkara 7, borang maklumat murid akan diberi pada hari pertama persekolahan, ya. Jadi tuan-tuan akan diberi borang dan tuan-tuan perlu mengisilah, ya. Okey, seterusnya gambar buku pasport 2 keping, slip terkini ibu bapa iaitu penyatu pendapatan, ya. Jika tuan-tuan puan-puan tiada pendapatan, kita akan beri satu borang untuk perakuan pendapatan, ya. Okey, seterusnya salinan itu untuk bukan bagian darah. Okey, saya ingin mengambil tuan-tuan mengambil cakna tentang perkara 12 hingga 15, ya. Jadi tuan mohon dapat dengar dengan teliti. Yang pertama, kit transisi RM10. Di sini tuan-tuan perlu bayar RM10 pada hari pertama persekolahan. RM10 ini ialah untuk tiga buku modul, 3 modul transisi. Untuk murid Islam dan murid bukan Islam, 3 modul RM10. Tanda nama sementara RM5 yang akan kita bekalkan pada hari pertama persekolahan. Yang ini kita guna sehingga tanda nama sebenar nanti dapat, kita akan yang ini tuan boleh simpan lah, ya. Yang kita akan guna tanda nama yang sebenar. Fail PBD RM10, fail peribadi murid RM4.50. Jadi semuanya ialah RM29.50, ya, RM29.50. Kaedah pembayaran ialah tuan-tuan sediakan duit yang mencukupi, letakkan dalam sampul, ya. Lepas tu tuliskan nama dan kelas anak pada sampul tersebut dan masukkan dalam beg anak. Nanti guru-guru akan semak beg anak untuk mengambil wang tersebut, ya. Kita tidak ada kerana tidak ada aktiviti orientasi bersemuka. Jadi cara pembayarannya ialah masukkan duit RM29.50 ke dalam sampul, tulis nama anak dan nama kelas, masuk dalam beg, dan nanti cikgu-cikgu akan semak, akan cek beg anak-anak untuk mengambil wang tersebut. Tetapi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi fail PBD iaitu RM10, fail peribadi murid RM4.50, mana tuan-tuan telah ada fail tersebut, jadi tidak perlulah membuat bayaran untuk fail tersebut dalam sampul yang diberi kepada anak, ya. Maknanya tuan-tuan cuma perlu bayar transisi RM10 dan tanda nama RM5. Di mana untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi fail PBD dan juga fail peribadi di kedai buku, tuan-tuan hanya perlu bayar RM15 saja untuk kit dan juga tanda nama sementara, ya. Jadi yang belum kena bayar RM29.50. Kaedah pembayaran yang seperti yang telah dinyatakan, ya. Okey, segala kelengkapan yang mana saya saya memantau sebelum ni, ramai ibu bapa masa cuti telah membeli keperluan peralatan murid di kedai buku. Jadi segala keperluan ada di kedai buku kecuali yang saya sebut tadi, ya, kit transisi, tanda nama, fail PBD dan fail peribadi. Bagaimanapun yang telah memberi item 14 dan 15 tadi tidak perlu membeli lagi, cuma masukkan wang untuk RM10 dan RM5. Jadi untuk penambahan, tuan-tuan boleh tulis di sampul surat tersebut nama anak, kelas dan jumlah duit, sama ada RM29.50 ataupun RM15. Nanti cikgu-cikgu akan maklum bahawa yang bayar 15 makna mereka telah memberi fail peribadi dan fail PBD, dan kami mohon kerjasama kepada ibu bapa yang telah membeli fail PBD dan fail peribadi sebelum ini di kedai buku, mohon masukkan dalam beg anak, ya, untuk hari pertama persekolahan, kerana kita akan mengumpulkan fail tersebut untuk kita simpan di sekolah dan kita guna untuk menyimpan dokumen-dokumen peribadi murid, ya, yang perlulah, ya. Okey. Saya buat langkah semula. Waktu operasi kedai buku sekolah Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi hingga 2.30 petang. Masa cuti iaitu Isnin hingga Sabtu. Masa cuti sekolah ialah 9 pagi hingga 3 petang, ya. Okey, seterusnya
Tadi telah nyatakan jumlah bayaran dan juga keperluan-keperluan di kedai buku. Jadi saya rasa untuk taklimat orientasi untuk tahun 1 yang kita adakan secara maya, saya rasa itu sahaja. Cuma saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa perkara yang telah nyatakan tadi, tolong kita sama-samalah kita laksanakan untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan, urusan anak dan urusan pihak sekolah. Jadi saya berharap seperti yang saya maklum tadi, sekiranya anak-anak tuan-puan bergejala tidak sihat, tolong rehatkan di rumah dan buat test kendiri untuk COVID-19. Ya, bimbang nanti mungkin positif atau sebagainya. Yang kedua, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh berdikari sendiri, tidak perlulah tuan-tuan beramai-ramai masuk ke kawasan sekolah. Ya, cukup hantar anak di pagar saja. Sekiranya anak-anak telah boleh bergerak bersama guru petugas, biarlah mereka bergerak berjumpa dengan guru dan kawan-kawan. Dan sekiranya memang mungkin anak memang menangis dan perlu, memang ibu bapa perlu membawa dan menjaga sekejap, kita benarkan dan kita seboleh-bolehnya keluar dalam waktu segeralah. Dan kalau boleh saya berharaplah pada tahun ni tidak ada isu ibu bapa yang menunggu anak sehingga seminggu, ya. Kalau itu minggu lama lah. Ada yang kes sampai sebulan, sampai akhir tahun pun ada yang menunggu anak di sekolah. Jadi untuk kes menunggu anak ni, kita sangat-sangat berharap dengan situasi kita yang sekarang ni, memang kita tidak dibenarkan untuk berada di kawasan sekolah beramai-ramai dalam tempoh yang lama. Jadi kita berharap anak-anak kita boleh berdikari dan boleh masuk ke kelas tanpa ditemani oleh ibu bapa. Ya, kita harap begitulah. Dan seterusnya tadi tentang pembayaran, sebab kita telah dahulukan barang-barang semua dah ada, ya tuan-tuan dan puan-puan. Tag nama, kit transisi, 3 buku tu kan semua dah ada dah. Nanti apabila tuan bayar, terus mendapat buku tersebut, ya. Jadi itulah yang saya nak maklumkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Selamat datang, selamat menjadi warga SK Taman Kelang Jaya. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi kerjasama yang terbaik untuk kecemerlangan anak-anak kita dan sekolah kita. Dan kita doakan mudah-mudahan urusan kita menguruskan anak dimudahkan untuk anak-anak tahun 1. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga kepada guru-guru tahun 1, ya, penyaras tahun 1 yang telah bertungkus lumus untuk menyediakan persiapan untuk pembukaan sekolah tahun 1, ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.